Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Oke, so ini adalah terkini sahabat semua, satu sidang media padu ya, press conference padu bersama dengan YB Rafizi Ramli. Jadi saya percaya kalau pihak Walaun-Walaun mendengar semua ini, ya lebay-lebay pasti meroyanlah geng-geng kerangga ini sahabat semua. Ini ada satu perkara ataupun satu isu yang hebat ya, yang padu ya, memberikan inisiatif ya dengan melakukan dasar ya melalui teknologi ataupun data padu yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi ini. Jadi kita mengharapkan dengan adanya data padu ini ia boleh memberikan segala inisiatif dasar ya untuk mensasarkan ya subsidi itu dapat dilakukan dengan lebih berkesan lagi. Jadi mari kita dengar ya pencerahan daripada YB Rafizi ya berkaitan dengan semasa dalam satu sidang media ini. Berhormat Perdana Menteri Datuk Hajat Hanifah Hajat Taib, Datuk KSU, Datuk Nur Azmidirun, Ketua Kawan Datuk Seri Hussein, Timbalan Ketua Pengarah Mampu Datuk Lidah, dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi Datuk Dr. Yatimah. Tak dengar Tak dengar. Buat studio ni. Tak dengar. Ada amplify. Itu dah habis menjerit kat parlimen. Kita pada hari ini mengadakan sesi libat urus dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian utama yang menjadi rakan strategik untuk melengkapkan data-data di dalam pangkalan data utama, iaitu PADU. Dan kita ada jadual dan garis masa yang jelas, iaitu ujian pertama PADU ialah November insya-Allah, dan PADU dijadualkan bermula Januari 2024 dan dibuka kepada orang ramai ya. Dan setakat ini insya-Allah segalanya berjalan seperti garis masa, walaupun cabaran untuk menggabungkan data dan maklumat 32 juta rakyat Malaysia dalam tempoh yang pendek adalah sesuatu yang sangat mencabar. Tapi kerajaan melihat PADU sebagai satu langkah yang mesti dibuat, bukan sahaja demi untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar nanti itu berlaku adil kepada semua isi rumah, tetapi juga seperti yang dikongsi hari ini dengan agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang menjadi rakan strategik dalam pelaksanaan PADU hari ini, iaitu PADU adalah nukleus kepada rancangan kerajaan untuk beralih kepada GovTech, iaitu menggunakan kerajaan berteknologi termaju. Kita bukan saja bercakap tentang pendigitalan, it's not just about digital interface, tetapi dengan adanya PADU dan maklumat yang tepat, itu membolehkan kerajaan merangka program dan strategi yang berpandukan kepada data dan analisis. Kerana itu akan membantu kita memastikan setiap kali kita mempertimbangkan program, kita mempertimbangkan peruntukan, kita mempertimbangkan kumpulan sasaran, kita sebenarnya telah pun menguji secara kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan program dan peruntukan itu benar-benar berkesan dan benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Jadi insya-Allah kalau yang pembangkang selalu tanya, kata rancangan hanya rancangan, sebenarnya saya ingat yang berbeza dengan pendekatan sebelum ini ialah kita buat dulu sebelum sebenarnya. PADU sebenarnya telah bermula daripada Mei
Tetapi kita buat dan bila dah nak sampai kepada ia boleh dilaksanakan, barulah kita mula bercakap dengan lebih konsisten mengenainya. Dan untuk itu sebenarnya saya ingin merakamkan sepenuh penghargaan terutamanya kepada DOSM, kepada Mampu dan kepada semua jabatan-jabatan kerajaan yang lain dan penjawat awam, kerana garis masa yang diberikan itu sangat-sangat mencabar. Kalau di pihak swasta pun, untuk membangunkan satu sistem yang melibatkan puluh ribu orang pun mengambil masa yang panjang. Ini kita bercakap mengenai satu sistem menyeluruh yang melibatkan 32 juta rakyat Malaysia, yang melibatkan saya ingat beratus juta data point, bukan puluh juta, ratus juta data point. So bayangkan kalau satu orang dia ada data point 10, kita ada 32 juta orang, kita kena kendalikan 320 juta data point sekurang-kurangnya, dan garis masa yang diberikan itu tak sampai 6 bulan sebenarnya daripada use case yang pertama, dan kita takkan sampai ke peringkat ini kalau tidak ada kerjasama dan tumpuan yang sepenuhnya daripada jabatan-jabatan yang terlibat, terutamanya DOSM dan Mampu. Dan saya juga nak maklumkan lebih awal bahawa berbeza dengan persepsi di luar sebelum-sebelum ini, sistem padu ini dan keseluruhan kerjanya dikendalikan oleh penjawat awam. Kerana kita nak pastikan bahawa kemahiran dan kepakaran yang berasaskan data, digital dan sistem itu dikumpul dan dibangunkan di dalam perkhidmatan awam sesama penjawat awam, supaya bukan saja soal kos, bukan saja soal pergantungan kepada perunding. Yang lebih penting, kerana saya juga nak buktikan bahawa kita ada banyak bakat-bakat yang boleh dikembangkan dalam bidang GovTech, dalam bidang data science, dalam bidang tech yang ada di kalangan penjawat awam. Dan saya berharap perkara ini akan memberi lonjakan kepada masyarakat kita. When we know that our civil service is made up of highly competent professionals in digital and tech, which is the most advanced field in the economy, we can take comfort that we are in good hands, and that is important. Dan itulah juga yang satu cabaran yang kerajaan berikan kepada penjawat-penjawat awam kita, dan kita akan buktikan melalui padu, melalui GovTech dan sebagainya, bahawa penjawat awam kita dari segi mutu, dari segi kepakaran dan kemahirannya, aspirasi kita ialah untuk supaya 2-3 tahun daripada sekarang, setelah padu dilaksanakan dan kita mula melaksanakan GovTech secara berperingkat, supaya penjawat awam kita menjadi rujukan dunia dari segi kemahiran, dari segi kepakaran dan juga dari segi kemampuan menukar perkhidmatan awam daripada apa yang ada kepada digitalisasi GovTech dan data. Ada pandangan kalau timbalan ataupun apa nama ni, kalau ada soalan nanti, kalau nak diajukan khusus sama ada kepada DOSM ataupun kepada Mampu, boleh juga diajukan. Kalau tidak, saya buka kepada soalan. Ya. Apa yang dibangkitkan dalam sesi libat urus tadi? Apa antara yang dibangkitkan? Sesi libat urus tadi menyentuh beberapa perkara utama lah. Satu, soal perkongsian data, kerana seperti yang saya pernah terangkan sebelum ini,
kekangan utama yang ada sebelum ini ialah kerana mengikut akta masing-masing ada sekatan dari segi perkongsian data di antara jabatan-jabatan kerajaan. Sebab itu kalau orang tanya kenapa tak buat sebelum ini, sebenarnya sebab kita kena ada work around to resolve the problem. Of course the solution is kita akan bentangkan akta omnibus perkongsian data awam tahun depan 2024. Tapi kita tak boleh nak tunggu akta omnibus ni dibentangkan dulu betul baru nak buat. Dia akan ambil masa yang panjang. Jadi yang kita buat sekarang ialah secara berselari mampu menguruskan pembangunan data akta perkongsian data omnibus itu. Pada masa yang sama mampu dan DOSM dan juga agensi-agensi yang lain mengusahakan perjanjian perkongsian data dengan agensi-agensi ini. Jadi we have this transitional period yang memerlukan interagency arrangement untuk membolehkan padu dilaksanakan secepat mungkin. Jadi sebab itu juga kita perlukan kerjasama yang cukup rapat dengan setiap agensi. Jadi soal peraturan dan tata kelola perkongsian awam dibicarakan, soal mekanisme pelaksanaan padu dibicarakan, soal perspektif keseluruhan padu dan GovTech juga ada disentuh, kerana fasa seterusnya selepas padu beroperasi dan berfungsi untuk subsidi bersasar, fasa seterusnya ialah untuk setiap agensi kerajaan ini membangunkan aplikasi mereka sendiri untuk mengambil manfaat daripada padu. Sekarang ini fasa pertama ialah kita gabungkan semua data dalam padu. Bila data menyeluruh tu dah ada, maka agensi masing-masing, now that they have access to this full data, they can now develop their own use cases that can accelerate and smoothen their services to the public. Jadi perkara itu juga dibincangkan dan wakil-wakil daripada agensi ini, hasil daripada sesi libat urus hari ini, they will go back and they will be able to project. Now that we know when padu is going to come live, we know what it is able to do, then it will allow for respective agencies to develop their own digitalized solution that they can integrate with padu once padu is alive. Ada soalan lain? Bila sesuatu dasar atau program digubal oleh kerajaan, memang usaha yang terbaik diberikan untuk memastikan ia adil kepada semua, ia sampai kepada sasaran dan tidak ada yang tercicir. Itu memang aspirasi mana-mana jabatan kerajaan lah bila kita bangunkan sesuatu program, dasar dan inisiatif. Masalahnya kita ada kekangan dari segi data. Bayangkan kalau kita nak tahu kita sendiri, contohnya jawatan kuasa penduduk dekat taman kita, kita nak tahu siapa yang miskin dalam kawasan perumahan kita tu pun kita pening kepala. Bayangkan untuk jabatan kerajaan mengetahui keseluruhan 32 juta rakyat Malaysia. Jadi yang menentukan sama ada sesuatu dasar atau program itu benar-benar akan sampai kepada sasaran, yang penting ialah data. Seberapa banyak data yang kita ada dan seberapa up to date that data yang kita ada. Kadang-kadang ada data tapi dia dah mati, tapi sebab tak update daripada dulu kan. Jadi sebab itu pendekatan melalui padu ialah kita nak meminimalkan apa yang dipanggil exclusion errors. Maksudnya orang yang patut dapat tak dapat sebab kita tak ada data dia kan. Jadi sudah tentu apabila sesuatu seperti subsidi bersasar dilaksanakan, sudah tentu akan ada kesukaran pelaksanaan. Tetapi
dengan Padu, iaitu satu pangkalan data yang paling lengkap insya-Allah yang kerajaan ada setakat ini, we will be able to minimize the exclusion errors. Masih akan ada kumpulan yang mungkin rasa saya terpinggir, but once you manage as many as possible through Padu, maka tumpuan kerajaan boleh kepada untuk menyelesaikan kumpulan-kumpulan yang tercicir ni. Kalau tidak, kita akan nak manage more 32 juta ni payah. Now, the bulk of if Padu is operational, in terms of fairness, in terms of access, the bulk of it will be dealt with Padu. But Padu will also highlight kumpulan-kumpulan yang berisiko daripada tercicir. Dan then we can focus on these specific groups. Sama ada kita nak validate dia, sama ada kita kena bangunkan dasar yang berlainan untuk mereka, sama ada contohnya kita kena ubah beberapa mekanisme subsidi bersasar itu untuk memastikan mereka tidak tercicir. But it all begins with the right data, and the right data not only will ensure equal access and fair distribution to as many households as possible, more importantly, it will highlight those who are at risk of exclusion. Ya. Ya. Nak tanya, since you mention dah buat trial daripada segi kuantitatif dan kualitatif. So how about tahap keselamatan pangkalan data ni? Itu juga dibincangkan panjang lebar tadi. I will go into the technical lah sedikit kan. Pada peringkat use case yang awal ini, langkah-langkah yang diambil mengambil kira juga tentang aspek keselamatan data dan cyber security lah. Jadi contohnya perkongsian awal untuk memastikan data yang Padu ada itu lengkap. Peringkat pertama besar kemungkinan dia tidak melibatkan API. Dia melibatkan static data yang akan dicantumkan oleh pasukan. Because that will minimize. I don't know how. You see, technically there are many ways to share data from one system to another, kan? The best way to do it now is through API. Application programming interface. Then the system will just talk to each other. But if you have API, although it's ideal, of course there is some cyber security risk dahulu. Jadi sebab itu to get the first stage ni, it's a static approach. Basically database akan dibekalkan oleh agensi-agensi dan AUs dia akan pakai secure FTP. To those yang tua dulu ingat kita transfer data pakai FTP kan. So dia macam Google Drive lah. Tapi dia secure FTP, kita tak pakai API lagi. It will allow us enough runway for us to develop the cyber security protocol and to bring the team to map it down until such a time when we can go to the next version where we start bringing the API once API is operational, then it's going to be automatic updating between one agency's database with another. But by that time, we make that decision, the cyber security expert team that manages Padu will be in place first. So that's how we are managing it, The first use case, whatever needs to be done, walaupun lebih mudah kalau pakai API terus because it's automatic, but because of the cyber security concerns, then we'll do it walaupun dia lagi banyak kerja because it's manual upload and we have to map it manually, but we'll do that first, and that will allow us enough time to manage cyber security concerns. But the overall concept of cyber security is that my view is better to amalgamate and develop an expertise in a larger group to manage a large database like this compared to a fragmented team of cyber securities all over the place. So through Padu, what we are hoping is that we can pool the cyber security expertise within the public service
to focus on the nucleus data for the government. Otherwise, if we don't do this, that means that with so many databases all over the place of government agencies, each respective government agency tu kena ada their own high level cyber security. Now that cyber security will be consolidated at the central level at Mampu and DOSM that manages PADU, and that allows us to develop the skill of the cyber security specialist much better daripada dibiarkan di agensi-agensi yang banyak tempat. So that's the concept. Okay? In terms of percentage, what level is PADU since it will be launched in January? Kita Untuk proses. 60. You see the reason saya tengok kat Dato' Sri Uzi begini sebab percentage siap ke tidak ni dia bergantung pada version ni banyak kan, use cases ni banyak for the future, but I think you are referring kepada untuk bawa PADU up and running in January kan. Kalau for January punya use case, the first use case tu macam Dato' Sri Uzi kata 60% lah. Yang kita ada 60% tu considering that keputusan diperolehi Mei, kemudian kita mula dalam Jun, and now lebih kurang 2 bulan je we've managed to reach 60%. I have to say it's actually challenging. Muka kita orang pucat sebenarnya untuk bring it up running untuk January, but I think we take comfort lah within 2 months plus in terms of what it needs to be done for January is 60%. So insyaAllah in the next 3 months we will be able to pull it off. Terbaik, itu dia sahabat semua, dengan pelancaran dengan PADU ini ya, dia akan boleh dilancarkan secara penuh ya pada bulan Januari ini, dan kita percaya juga ya subsidi bersasar juga akan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi ini adalah satu inisiatif dasar yang begitu baik ya, dengan membuat mengumpul satu data yang dinamakan PADU ini, dan membolehkan ya negara ataupun kerajaan ya, kerajaan Malaysia Madani, kerajaan perpaduan ini boleh menyalurkan subsidi itu kepada target yang sebenar ya. Jadi bukan semua yang dapat, terutama yang kaya-kaya juga mendapat seperti sebelum-sebelum ini. Tapi kita mengharapkan ya dengan adanya PADU ini, subsidi bersasar itu akan dapat menjurus kepada rakyat Marhaen B40 khususnya. Jadi terima kasih ya YB Rafizi Ramli dan kementerian beliau, Kementerian Ekonomi, yang sedaya upaya ya menyiapkan dan mengumpul segala data untuk kegunaan. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walan-walanti lebay-lebay geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.